Pandemik COVID-19 menyebabkan kejatuhan ekonomi lebih buruk daripada sangkaan awal tabung kewangan antarabangsa IMF. Ekonomi telah mula dibuka kembali tetapi IMF mengatakan kesan akibat perintah berkurung dan penjarakan sosial telah mendatangkan kerugian kepada banyak pelabur dan mengganggu rangkaian bekalan. Sedotan berita sebentar tadi adalah realiti sebenar ekonomi Malaysia selepas isu pandemik COVID-19. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami pelajar perubatan tahun 1 Universiti Putra Malaysia di dalam video ini akan membincangkan tentang topik usahawan tempatan kebanggaan negara Malaysia. Ekonomi adalah dasar terpenting yang menjadi tunjang oleh mana-mana negara dalam usaha ke arah menjadi negara maju, termasuklah Malaysia. Bagi menyokong usaha ini, kerajaan telah mengambil pelbagai inisiatif termasuklah menggalakkan pelaburan asing, memajukan sektor pelancongan dan meluaskan pasaran import-eksport. Selain itu, untuk meningkatkan kepesatan kemajuan lanskap ekonomi khusus dalam bidang perniagaan, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin di bawah Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana telah mengumumkan 40 inisiatif bernilai 35 bilion ringgit yang disasarkan bagi jaminan dalam ekonomi gig, meningkatkan kemahiran semula dan membantu aliran tunai perniagaan. Namun begitu, kabar buruk yang melanda negara iaitu pandemik COVID-19 telah menggencatkan ekonomi sehingga berlaku krisis yang sangat teruk dibandingkan dengan krisis ekonomi pada tahun 1980-an dan 1990-an. Menurut keterangan Profesor Tan Sri Dr. Noor Azlan Ghazali, Pengarah Eksekutif Majlis Tindakan Ekonomi. Akibatnya, banyak perniagaan dari pelbagai jenis cabang telah menerima tempias kejatuhan ekonomi. Di dalam video ini, kami akan membawakan perkongsian 3 buah perniagaan tempatan sebagai usaha untuk menunjukkan sokongan moral dan menghidupkan kembali semangat cinta akan negara. Assalamualaikum dan selamat pagi. Kini saya bersama dengan Encik Muhammad, founder dan executive director kepada 2 company iaitu Love Trisha dan juga Kids Branded Outlet. Jadi Encik Muhammad boleh cerita sikit tentang bisnes Encik? Terima kasih Mama Iman. Jadi Love Trisha dan Kids Branded Outlet adalah peniaga pakaian kanak-kanak. Kami mempunyai 9 cawangan di seluruh Malaysia, terutamanya di shopping mall di Klang Valley. Dan alhamdulillah kita telah berniaga lebih daripada 15 tahun. Untuk soalan pertama Encik Muhammad, jadi apakah yang anda katakan adalah ciri-ciri yang diperlukan untuk menjadi usahawan yang berjaya? Sebenarnya untuk menjadi usahawan yang berjaya ni dia perlukan banyak ciri-ciri. Tapi antara ciri yang pertama sekali ialah passion ataupun minat kita kepada bisnes yang kita buat lah. Apa yang kita nak pastikan ialah bila kita bangun pagi tu, kita dah nampak dah benda yang kita nak buat. Kita tak nak bangun, Allah apalah aku nak buat hari ni apa semua. Kita tak nak. Kita bila nampak tu, kita dah daripada semalam tu kita dah fikir kita nak buat satu. Dan yang keduanya adalah disiplin. Jadi bila kita cakap disiplin ni macam-macam disiplin lah. Pertama sekali disiplin daripada segi macam mana kita nak pastikan kita ni sentiasa belajar, sentiasa mendapat ilmu daripada perniagaan kita tu. Nombor duanya ialah disiplin daripada segi masa. Macam mana kita berdisiplinkan antara masa kita dengan partners kita, masa dengan shopping mall management pun contohnya, ataupun masa kita dengan pekerja dan mereka semualah. Jadi lepas tu kita juga kena berdisiplin untuk pastikan macam mana kita nak menguruskan kewangan kita ni. Ini adalah jantung kita, jantung dalam perniagaan tu. Jadi kita kena pastikan bila kita macam mana kita nak sentiasa mendapatkan jumlah jualan yang betul, dan macam mana kita nak pastikan kos kita tu di antara yang minimize. Jadi kita kena berdisiplin. Memang dalam semua perniagaan kita nak semua tengok dalam TV kereta besar, macam-macam lah. Jadi kita adakah masa bila kita nak beli, masa bila kita nak tu. Jadi itu disiplin tu yang kita perlukan. Jadi itulah dan okey. Jadi Encik Muhammad, untuk soalan kedua, apakah pertolongan atau bantuan yang telah diberikan oleh kerajaan semasa musim COVID ini untuk usahawan-usahawan di Malaysia? Pada musim COVID, kedai-kedai kami terpaksa ditutup menyebabkan kami tidak mempunyai apa-apa pendapatan. Alhamdulillah, kerajaan Malaysia telah membantu kami dengan program dinamakan program subsidi upah, di
di mana sebahagian daripada gaji pekerja kami telah dibayar oleh kerajaan, menyebabkan kami tidak perlu berhenti atau membuang mana-mana pekerja kami. Kami bersyukur, alhamdulillah. Okey, jadi Encik Muhammad, terima kasih. Terima kasih Muhammad Iman. Boleh Encik terangkan siapakah Encik dan apakah bisnes yang Encik sedang lakukan sekarang? Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Aris bin Muhammad, umur 23 tahun. Saya menjalankan perniagaan restoran sejak 2019 hingga kini. Saya juga baru berjinak-jinak dalam bidang peternakan ayam. Sebagai seorang yang mengusahakan restoran, apakah prinsip yang anda pegang sehingga anda mampu berjaya menjalankan bisnes sehingga ke hari ini? Baik. Sebagai seorang pengusaha, banyak prinsip yang perlu saya pegang, tapi saya fokuskan pada 5 prinsip ini. Ini prinsip utama. Yang pertama, jaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, jaga hubungan antara makhluk. Yang ketiga, jangan takut mencuba benda baru. Kerana kita perlu mencabar diri kita supaya menjadi lebih baik daripada semalam. Okey. Yang keempat, maaf saya, jangan bersifat tamak. Dan yang terakhir, jangan bersifat malas. Kerana sifat malas ini adalah penghalang utama untuk kita berjaya. Okey. Dari manakah anda belajar cara menjalankan bisnes ni dan menguruskannya? Baik. Daripada saya kecil lagi, saya belajar daripada ayah saya kerana ayah saya seorang peniaga. Begitu juga dengan pakcik saudara saya. Saya membantu mereka daripada kecil. Saya belajar cara untuk berinteraksi dengan pelanggan. Saya belajar cara untuk tawar-menawar. Saya belajar cara untuk mengasingkan modal dengan keuntungan dan banyak lagi. Boleh ke Encik memperkenalkan diri dahulu? Okey, terima kasih. Salam sejahtera, Jess. Nama saya Muhammad Dain Darwish. Saya berada di Johor dan sekarang saya menjual Rilkeys by Ariel Zafril. Soalan saya yang pertama ialah bagaimanakah anda mendapat idea untuk membuat bisnes ini secara online? Okay, pada mulanya, saya consider saya sebagai student. Jadi saya ingin mencari duit tepi tanpa mengganggu waktu belajar. Lepas buat research, saya rasa menjadi dropship agent adalah yang paling ideal lah sebagai seorang student. Satu, sebab modal dia rendah, startup cost dia rendah, and dia membuat bisnes secara online, which is cari customer, marketing semua secara online. So memang mudah lah untuk student buat. Sebab tu saya pilih dropship agent jual Rilkeys ni secara online. Adakah anda menghadapi cabaran apabila mengendalikan bisnes ini secara online, terutamanya semasa COVID-19? Okey, sejujurnya bisnes ini cabarannya tidak terlalu tinggi sebab bisnes ni majority kerja dia semua secara online, which is marketing, cari customer, jual beli semua secara online. Dan Rilkeys ni pun yang hantar secara shipping kalau yang jauh-jauh. Cuma jadi problem bila COVID ni, bila PKP lockdown, kadang-kadang tak boleh nak buat delivery sebab ada customer yang dekat-dekat ni prefer delivery. So itu je lah yang agak mencabar sikit, tak boleh buat delivery. Tapi yang lain-lain semua okey sebab semuanya secara online dan tak ada problem lah. Alright, so itu sahaja. Hari ini saya akan membincangkan kenapa kita sebagai rakyat Malaysia perlu menyokong bangunan tempatan dan apakah kebaikannya. Terdapat lakaran surau yang terpahat di negara kita, iaitu rakyat jelata Malaysia sentiasa mengagung-agungkan barangan import sehingga dapat menafikan kualiti barangan buatan tempatan yang sebenarnya mampu bertanding dan bersaing dengan barangan import.
sebab peribahasa berdosa merendah berdiri sama tinggi. Pada hemat saya, anak watan Malaysia seyogianya mengikis sikap buruk ini sebaliknya mengubah stigma supaya menyokong dan membeli barangan buatan tempatan. Hal ini kerana kita sebagai rakyat Malaysia akan menerima pelbagai kebaikan dan faedah bagai menyelam sama minum air sekiranya kita membeli barangan buatan Malaysia. Persoalannya, apakah kemaslahatan yang diundang dengan membeli barangan buatan tempatan, dan kenapa kita sebagai rakyat Malaysia perlu menyokong barangan buatan tempatan? Pada realitinya, memang tidak dapat dinafikan oleh sesiapa pun bahawa kita dapat menjimatkan perbelanjaan keluarga dengan membeli barangan buatan Malaysia. Sebagaimana yang kita ketahui, barangan import lazimnya lebih mahal daripada barangan buatan tempatan, sedangkan barangan buatan tempatan turut mempunyai kualiti yang baik, malahan lebih bermutu tinggi daripada barangan import. Hal ini jelas memanifestasikan bahawa barangan buatan tempatan bukan sahaja lebih murah harganya tapi mempunyai jaminan lebih murah harganya tetapi mempunyai jaminan dari kualiti barangan. Secara langsung, kita dapat menjulang nama negara Malaysia ke puncak jagat sekaligus meningkatkan imej negara. Sekian, terima kasih. Setiap sokongan yang diberikan kepada penjagaan tempatan sememangnya membuka peluang bagi peniaga untuk menjana pendapatan, menyara keluarga dan mengekalkan perniagaan. Seterusnya, kami bawakan sedutan ringkas anekdot bermesej bagaimana sokongan ini mampu memulihkan pendapatan seorang peniaga. I'm quite hungry. What am I going to order for today? I got an idea. I think I should order local food. Well, I'm going to search something. I'm going to order it at the Food Panda. And I'm going to choose nasi lemak. Alright. Order dah masuk. Panda. Yay! I got my food today. Yes, I got nasi lemak. And I'm gonna eat it. Let's have a taste test. It tastes so good. I like it. Kesimpulan, semua aktiviti yang dilakukan sebelum ini mampu mempamerkan semangat cinta akan negara. Sebagai contoh, semasa melakukan temu rama dengan usahawan tempatan, kita dapat mendedahkan usaha dan ketabahan para usahawan dalam membangunkan aktiviti perniagaan mereka. Hal ini juga menunjukkan bahawa rakyat Malaysia mampu mengorbankan masa dan tenaga untuk melibatkan diri dalam aktiviti ekonomi negara. Aktiviti ini juga dapat menaikkan nama produk barangan tempatan kerana kini terdapat sebahagian pihak yang menganggap bahawa barangan tempatan ini merupakan barangan yang kurang kualiti. Sedangkan produk-produk tempatan di Malaysia ini adalah setanding dengan kualiti produk-produk luar negara. Selain itu, menelusuri dedikasi usahawan dan peniaga tempatan dalam mengendalikan perniagaan masing-masing, kita bertanggungjawab untuk memberi peluang kepada diri sendiri dan para usahawan serta peniaga dalam menerima dan mengiktiraf kualiti keluaran mereka. Sokongan terhadap perniagaan tempatan juga jelas mengekalkan aliran wang di dalam negara sendiri
selain dapat membantu peniaga untuk mengembangkan perniagaan. Bukan itu sahaja, kita juga perlulah membantu usahawan-usahawan tempatan kerana mereka dapat menggunakan keuntungan perniagaan untuk menyara diri seperti membeli makanan dan membayar tuition anak dan juga keperluan harian yang lain. Jikalau kita membeli dari usahawan luar negara yang sudah kaya raya, keuntungan itu mungkin akan digunakan dengan berbelanja secara mewah seperti membeli kereta mahal walaupun mereka sudah mempunyai beberapa biji kereta. Tak tumbuh tak merata, tak sungguh orang kata, menyokong produk tempatan Malaysia sudah semestinya dapat memantapkan ekonomi negara. Hal ini demikian kerana membeli produk tempatan dapat menyalurkan duit kembali kepada penduduk warga negara Malaysia daripada warga asing. Selain itu, peluang pekerjaan di Malaysia dapat ditingkatkan kerana lebih ramai membeli produk Malaysia. Kesannya, kadar pengangguran dalam kalangan rakyat Malaysia dapat dikurangkan. Sebagai pengkias penutup bicara, sudah terang lagi bersuluh bahawa dengan menyokong usahawan dan membeli barangan tempatan memang mendatangkan banyak kemaslahatan dan faedah kepada seluruh strata masyarakat. Oleh hal yang demikian, sebagai anak watan Malaysia, kita seharusnya beriktihad dan berteguh lumus dengan menyahut slogan belilah barangan buatan Malaysia supaya dapat menunaikan impian nusa tercinta ini ke arah cemerlang, gemilang dan terbilang. Malaysia boleh.